Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilannya menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permuasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Kepala Batas. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Si Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kepala Batas yang bertanyakan soalan tentang MAGIC ataupun Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, dengan izin dalam bahasa Malaysia Pusat Kreativiti dan Inovasi Global Malaysia, yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri bersama Presiden Barack Obama pada 28 April tahun 2014. Ibu pejabat MAGIC ini di Cyberjaya. MAGIC merupakan sebuah agensi yang diwujudkan oleh kerajaan bertujuan untuk memupuk dan membangunkan keusahawanan, khasnya usahawan baru di Malaysia. Sejak penubuhannya, 8 program keusahawanan dikendalikan. Yang pertama, program Dialog Usahawan merupakan satu sesi di mana para usahawan diberikan peluang untuk memberi pendapat-pendapat bernas kepada pihak kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, program GREAT, GREAT, iaitu Gabungan Rakan Entrepreneur Aspirasi Terhebat. Diadakan 4 hari, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada 17 hingga 20 September yang lalu, melibatkan usahawan pelbagai agensi, SME Bank, UiTM, Perbadanan Nasional Berhad, Pharma, Startup Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia dan NGO yang lain. Lebih kurang 5,000 orang hadir dalam program yang berkaitan. Yang ketiga, 24 forum dan bengkel yang telah berjaya dikendalikan oleh MAGIC sepanjang tahun ini, melibatkan 8,400 orang usahawan daripada 429 buah syarikat baru. Definisi syarikat baru dalam definisi MAGIC ialah syarikat-syarikat di dalam lingkungan 24 bulan. Yang keempat, kem keusahawanan sosial, mengendalikan latihan permulaan pada 50 peserta yang terlibat dalam keusahawanan sosial. Yang kelima, kita akan menghantar 70 orang usahawan daripada 42 syarikat ke Stanford University pada November 2014 ini, supaya mereka boleh didedahkan kepada syarikat-syarikat tersohor seperti Google, Facebook dan syarikat-syarikat yang seumpamanya di Amerika. Yang keenam, kewujudan Akademi Startup MAGIC yang dilancarkan semalam. 1,000 orang sedang menghadiri kursus di MAGIC Cyberjaya pada saat dan ketika ini selama 5 hari, dan di antara perkara yang mereka pelajari ialah seperti Hari Pelabur dan Hari Kerjaya. Ini adalah untuk membawa usahawan tempatan yang berpotensi ke taraf antarabangsa. Yang ketujuh,
pelancaran platform Magic Central, iaitu pusat platform Magic, di mana di Magic Central di Cyberjaya itu kita adakan suatu bilik yang boleh mendapat akses segala agensi-agensi yang mengendalikan keusahawanan. Dan yang ke-8, seramai 63 orang usahawan baru sedang menyewa ruang pejabat di bangunan Magic Cyberjaya menjadi sebahagian dari ahli komuniti Magic. Terima kasih. Kepala Batas. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri yang memberi jawapan sebentar tadi. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas pada pihak kerajaan, terutamanya Yang Berhormat Perdana Menteri, kerana mewujudkan Magic ini, Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, yang sememangnya bersesuaian kerana untuk mewujudkan bermatlamat untuk membina generasi muda dalam keusahawanan yang mempunyai pertumbuhan tinggi, terutamanya berorientasikan inovasi dan kreativiti. Soalan saya ialah, ada satu lagi outfit yang juga telah ditubuhkan oleh pihak kerajaan and sanctioned by Cabinet, iaitulah Yayasan Inovasi Negara, yang mempunyai peranan yang hampir sama. Dan banyak program-program yang telah dilakukan, antaranya My Ideas at Youth, My Ideas at School, yang juga dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Apakah wujud kolaborasi di antara Magic dengan Yayasan Inovasi ini? Dan yang keduanya, adakah Magic ini bersifat Cyberjaya centric? Maknanya hanya berpusat di Cyberjaya saja, ataupun ada outreach program yang memungkinkan sentuhan-sentuhan Magic ini sampai ke laman-laman kawasan-kawasan pedalaman, terutamanya bagi membolehkan akses peluang kepada anak-anak muda di luar bandar, termasuk di kawasan saya Kepala Batas maupun di Sabah dan di Sarawak, bagi memungkinkan ia lebih merata dan untuk menjadikan sebagaimana yang dihasratkan oleh Magic, iaitu a startup capital of Asia. Terima kasih. Ya, Yayasan Inovasi Malaysia, terima kasih Kepala Batas. Magic harapannya akan mempunyai kolaborasi dengan pelbagai pihak, ya. Dan lagi banyak, lagi bagus sebenarnya untuk membina usahawan ini. Sebagaimana kita ada pelbagai skim pinjaman, amanah ikhtiar, ada tekun, ada skim microkredit, ada. Ia tidak dianggap bertindih, tetapi ia memberikan peluang yang pelbagai. Saya akan memastikan Magic di bawah Kementerian Kewangan ini akan pergi ke negeri-negeri sebagai contoh grade itu, gabungan rakan entrepreneur aspirasi terhebat itu. Saya akan mengarahkan mereka supaya dilaksanakan bukan hanya di Cyberjaya, sebagaimana Kepala Batas kata tadi, Cyberjaya centric. Ia perlu pergi ke negeri-negeri di 14 pusat yang lain, dan untuk memastikan usahawan-usahawan di negeri-negeri itu dapat akses kepada Magic. Magic ini diberi peruntukan yang agak banyak, 50 juta ringgit untuk tahun ini, dan kita akan memastikan bahawa ia dilaksanakan dengan baik, bukan program-program yang bertumpu hanya di Cyberjaya yang menyebabkan orang-orang bandar sahaja yang mendapat manfaat. Saya juga ingin maklumkan bahawa kewujudan Magic ini bermula daripada OneMed, One Malaysia Entrepreneur, yang kita lakukan 2 tahun yang sudah melalui Kementerian Kewangan. Setiap tahun itu lebih kurang 5,000 usahawan kita kumpulkan, anak-anak muda kebanyakannya, 70% ialah anak-anak muda, dan mereka ini datang daripada pelbagai pelusuk negara. Saya ucap terima kasih kepada Kepala Batas yang mengharapkan agar ia sampai macam tekun lah, macam tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga sampai ke pedalaman, ya. Terima kasih atas cadangan itu. Sila. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Menteri. Soalan saya ialah Magic ini mensasarkan inovasi dan juga penglibatan keusahawanan. Jadi soalannya ialah bagaimanakah diukur kejayaan projek ini, dan apakah tidak yang berlaku sekarang Magic mengambil alih peranan yang telah ditinggalkan oleh Kementerian Keusahawanan dulu. Terima kasih. Tidak, Magic tidak akan mengambil alih peranan itu, sebab peranan Kementerian Pembangunan Usahawan diberi kepada 11 buah
kementerian di bawah 11 orang menteri. Jika dulu Kementerian Pembangunan Usahawan hanya di bawah seorang menteri, tidak dapat mencapai kejayaan. Oleh kerana itu kita bubarkan Kementerian Pembangunan Usahawan, kita bagi 11 orang menteri jaga. Kalau 11 orang menteri yang menjaga keusahawanan pun gagal, saya pun tak tahulah. Kalau kita bagi satu, kemungkinan gagal dan telah pun gagal. Ya. Jadi kita beri kepada 11 kementerian, 11 orang menteri Tan Sri untuk menjaga pembangunan usahawan ini. Satu lagi hal keusahawan di Magic ini sebagai contoh. Apabila Barack Obama dan Datuk Najib dibawa melihat pada 3 orang usahawan muda, apakah contoh keusahawanan yang ditekankan di Magic? Seorang anak muda, mereka cipta satu perkara yang tidak pernah wujud di dunia ini, iaitu sebuah alat semacam jam tangan yang boleh mengukur kandungan gula dalam darah. Dan apabila kandungan gula dalam darah itu terlalu sedikit dan menyebabkan pengsan, secara automatik alat itu akan mewujudkan penggera kepada waris yang terdekat. Supaya waris terdekat tahu di mana suami atau isterinya atau anaknya yang sedang menerima kecemasan itu, yang menghadapi kecemasan itu. Itu satu contoh. Tak pernah ada alat ini dalam dunia. Yang kedua, seorang lagi, orang anak muda kita, mereka pelbagai reka bentuk kereta elektrik. Dan negara Jepun menempah 50 buah kereta elektrik daripada beliau ini. Selalu Malaysia yang beli kereta Jepun. Yang ini Jepun membeli kereta Malaysia. Itu usahawan yang kedua. Yang ketiga, seorang anak muda wanita, apa yang dibuat ialah menyediakan suatu software untuk taklimat, presentation yang pelbagai kaedah, pie chart, bar chart, 3D dan segala jenis bentuk. Apabila kita masukkan segala data, kalau kita ingin dalam bentuk pie chart, ia akan keluar dan segala yang menariklah daripada software itu. Satu yang tidak ditunjukkan, tetapi saya juga ingin menyatakan di sini, satu alat kecil yang disediakan oleh 2 orang anak muda. Apakah alat itu boleh menuras air yang kotor, dan dalam alat yang kecil itu juga terus membunuh kuman. Air itu boleh diminum. Ini di antara contoh-contoh yang dikeluarkan di Magic. Dan kita akan meneruskan usaha-usaha seumpama ini supaya perkara itu boleh dikomersialkan di peringkat antarabangsa dan khususnya di peringkat domestik. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Eng Wei Ek Tanjung. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya soalan nombor 2. Tan Sri Yang Bertua, saya ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa terdapat 2.943 juta anggota rela seluruh negara. Di Pulau Pinang, sehingga 30 September yang lalu, seramai 229,766 anggota rela telah didaftarkan di Pulau Pinang dan jumlah pelatun rela adalah sebanyak 2,298 pelatun. Rela adalah sebuah jabatan persekutuan di bawah KDN dan mempunyai akta sendiri, iaitu Akta Pasukan Sukarelawan Malaysia 2012 sebagai sebuah jabatan kerajaan dan bukannya pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Jabatan rela tidak perlu mendaftar dengan daftar pertubuhan. Melalui inisiatif di bawah bidang keberhasilan utama negara atau NKRA, menangani jenayah jalanan dan tugas-tugas lain untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat, telah juga turut diberikan peranannya kepada rela untuk bergerak bersama-sama dengan pihak polis. Pulau Pinang telah dikategorikan sebagai negeri hotspot bersama dengan negeri-negeri lain seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Dalam tugasan ini di Pulau Pinang bagi bulan Januari hingga September 2014, seramai 18,174 anggota rela telah terlibat sebagai omnipresence, bersepadu, cegah jenayah, omnipresence sekolah, omnipresence hospital, omnipresence Bukit Bendera, omnipresence pusat khidmat komuniti rela dan sebagainya. Sementara itu,
setelah disemak, kita dapati jumlah pasukan skim rondaan sukarela atau SRS Rukun Tetangga di Pulau Pinang adalah sebanyak 227 pasukan yang mempunyai seramai 9,080 anggota. SRS tidak perlu didaftarkan dengan pendaftar pertubuhan dan ianya merupakan agensi kerajaan di bawah penyelidikan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Jabatan Perdana Menteri. SRS ditubuhkan atas punca kuasa Akta Rukun Tetangga 2012. Berfungsi sebagai pasukan rondaan sukarela yang dikendalikan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga. Bagi community policing, ianya bukanlah satu organisasi dan tidak perlu didaftarkan dengan pendaftar pertubuhan, tetapi ianya merupakan satu program setempat yang dikelolakan dan diterajui oleh Polis Diraja Malaysia. Program holistik yang melibatkan penyertaan pelbagai agensi, persatuan dan penduduk bagi membendung pelbagai bentuk jenayah dan masalah-masalah gejala sosial dalam memastikan keselamatan, keharmonian dan kesejahteraan terjamin. Tanjung. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya ingin bertanyakan masalah berkenaan dengan kewujudan dan penubuhan pasukan peronda sukarela, di mana saya menganggap PPS ini juga adalah satu bentuk community policing di bawah yang diterajui oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan tujuannya adalah juga untuk membantu polis dalam menjaga keselamatan dan keselamatan masyarakat. Jadi ini adalah sesuatu sebuah badan kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri dan tidak perlu didaftarkan dengan pendaftar pertubuhan. Jikalau guna logik untuk community policing, kita guna logik yang sama. Mengapa PPS perlu berdaftar? Dan sampai hari ini, PPS belum diisytiharkan sebagai pendaftar, sebagai sebuah pertubuhan yang haram di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan 1966. Dan mengapa jikalau belum diisytiharkan sebagai sebuah pertubuhan haram, mengapa anggota-anggotanya 158 orang anggotanya boleh ditangkap, dan adakah ini satu penangkapan haram di mana adalah salah dari segi prosedur undang-undang? Sepatutnya PPS perlu diwatakan sebagai pertubuhan haram dulu sebelum penangkapan dapat dibuat. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri. Yang Mohd Tanjung, ini bukan soal logik. Sama dengan Rukun Tetangga, sama dengan Rela, sama dengan JKK. Ini soal perundangan. Kuasa kerajaan pusat adalah dalam soal keselamatan dan pertahanan. Itu bukan kuasa kerajaan negeri. PPS mahu bertindak sebagai sebuah badan atau pasukan keselamatan. Saya ada bukti. Ya. Kita lihat bahawa, bagi saya jawab dulu, kemudian saya buktikan ya. Mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 8 April 2009 telah meluluskan penubuhan pasukan peronda sukarela atau PPS, tetapi tidak dibawa ke Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang sebagai sebuah undang-undang atau enactment. PPS dilancarkan pada 17 bulan September 2011. Ya. Dan ada pangkat. Untuk adun 1 crown. Ketua pasukan 3 bunga. Timbalan ketua pasukan 2 bunga. Naib ketua pasukan 1 bunga. Ahli parlimen tak layak pun. Tak layak. Adun saja. Organisasi PPS. Terdapat 296 kumpulan PPS di seluruh Pulau Pinang yang beroperasi di bawah 40 kawasan kadun. Selepas 5 tahun penubuhan, PPS kini berjumlah 9,002 orang. Yang terdiri daripada 2,970 orang Melayu, 33%, 5,123 orang Cina atau 57%, dan 873 orang India, 10%. Ya.
Apakah kelengkapan logistik? Baju, tee, vest, cap, beri, seluar, kasut dan bagai-bagai. Sumber kewangan kerajaan negeri memperuntukkan 20 hingga 30 ribu setiap tahun kepada setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Saya ingin sebutkan PPS kenapa menjadi sebuah pertubuhan yang tidak berdaftar dan dianggap haram. Kerana ianya tidak masuk di dalam akta yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Saya ambil SRS di bawah rukun tetangga, di bawah akta rukun tetangga 2012. Rela di bawah akta sukarelawan 2012. Semuanya akta yang dibawa Dewan Rakyat. PPS tidak. Jadi ianya bukan sebuah pertubuhan dan kuasa pertahanan keselamatan adalah hak kerajaan pusat. Kenapa polis bertindak? Kerana terdapat beberapa laporan polis yang telah dibuat. Saya ambil contoh. Ya. Di sini ya. Rekod kesalahan lampau. Ya, rekod kesalahan lampau daripada 158 orang yang ditahan ada 11 rekod kesalahan. Laporan polis yang dibuat antaranya dipukul oleh anggota PPS. Adakah PPS dibenarkan kerana dia PPS dibenarkan untuk memukul orang sebagai kuasanya, menampar orang, menyembur dengan semburan pada orang, semburan pemedih mata. Itu tugas PPS. Dan saya lihat banyak lagi laporan-laporan di sini yang dibuat. Itulah sebabnya maka pendaftar pertubuhan telah mengisytiharkan bahawa pertubuhan itu tidak berdaftar. Artinya, bila tidak berdaftar, artinya adalah sebuah pertubuhan haram. Itu sebabnya pihak PDRM bertindak. Kerana PPS adalah sebuah pertubuhan yang tidak didaftarkan. Untuk maklumat yang berhormat Tanjung, supaya lebih faham. Sila. Terima kasih Tuan Dipertua. Dalam satu kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang pada 15 September 2011, iaitu 2 hari sebelum PPS ditubuhkan, dia mengakui bahawa kadar jenayah di Pulau Pinang telah turun sebanyak 27% pada tahun 2010 dan 25% pada 6 bulan pertama pada tahun 2011. Jadi ini sudah tentunya mengakui hasil kerja baik oleh PDRM, Rela, RT dan Community Policing. Dan maka soalan tambahan saya adalah mana logiknya setelah kadar jenayah diturunkan, PPS ditubuhkan. Dan saya ingin menyatakan apakah status siasatan masa kini dan juga bajet yang begitu besar yang telah dibelanjakan ke atas PPS ini. Terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, pihak PDRM mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kadar jenayah, termasuk di Pulau Pinang. Memang PDRM memerlukan kerjasama daripada orang ramai, NGO dan lain-lain pertubuhan. Kadar pengurangan jenayah memang jelas di Pulau Pinang. Bukan disebabkan oleh sumbangan PPS, tetapi disebabkan oleh kerjasama daripada badan-badan yang saya sebutkan dan termasuk individu. Di dalam hal ini, apa yang dipersoalkan oleh Yang Berhormat Kepala Kansar tadi memperlihatkan bahawa apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, antaranya yang mencabar Ketua Polis Negara, yang menyatakan di dalam sidang media, menyebutkan bahawa, saya sebutkan secara bertulis ya, sehari selepas kenyataan sidang media yang telah dikeluarkan oleh Tan Sri Ketua Polis Negara, Yang Berhormat Lim Guan Eng bertindak mencabar kenyataan tersebut dan mempertahankan penubuhan PPS serta menyatakan ia adalah di bawah kuasa kerajaan negeri dan sah sama seperti penubuhan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung atau JKKK. Berikutan kenyataan yang dinyatakan oleh Lim Guan Eng, beberapa report polis telah diterima. Ya. Saya lihat bahawa laporan-laporan yang dibuat adalah menjurus ke arah bahawa PPS bukan sebuah pertubuhan yang disahkan.
aktiviti-aktivitinya biarpun baik dan digalakkan. Namun, daripada 9,000 dua orang anggota PPS yang namanya sekarang ini sedang ditapis oleh pihak PDRM, kita akan melihat berapa ramai di kalangan mereka yang terlibat di dalam kes-kes jenayah, termasuklah laporan-laporan yang saya perolehi. Yang telah saya nyatakan tadi termasuklah menumbuk orang, menampar orang, menendang orang, mentembalikkan meja, menahan kereta. Ini bukan tugas pasukan yang kononnya bahu membantu pihak polis. Ini mengambil alih kuasa polis. Ini mengambil alih kuasa pihak keselamatan. Dalam soal inilah maka pihak kerajaan persekutuan bertegas bahawa biarpun dalam kita menggalakkan usaha-usaha pelbagai pihak kerajaan, pihak BBT dan sebagainya, tetapi peraturan-peraturan mesti diikuti. Bukan peraturan yang ditentukan mengikut apa yang dirasakan logiknya boleh dilakukan. Tan Sri, boleh saya sambung? Sila. Yang Berhormat Menteri, kita lihat keselamatan negeri adalah tanggungjawab Ketua Menteri ataupun Menteri Negeri sesebuah negeri. Sebab itu Menteri Besar menjadi pengerusi Majlis Keselamatan Negeri masing-masing. Jadi tidak terkecuali Pulau Pinang, keselamatan negeri juga terletak pada tanggungjawab Ketua Menteri. Dalam soal tuduhan tadi, saya hairanlah mengapa dikaitkan dengan PPS, kesalahan individu, walaupun ahli PPS, kenapa dikaitkan dengan PPS macam tu? Tentera, polis yang banyak buat kesalahan. Kita dakwa anggota polis, kenapa kita tak kata angkatan tentera semua bersalah? Kenapa kita tak ada PDRM bersalah? Sepatutnya tidak boleh dibezakan kerana itu. Dengan sebab itu, saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri supaya bagi contoh yang jelas, kalau ahli PPS itu yang salah seorang, dakwa yang salah seorang. Mengapa keseluruhan PPS dipersalahkan? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Semasa saya jadi Menteri Pertahanan dulu, saya tolong Yang Hormat Lumut ni rupa jadi macam ni. Bab tolong ni kita banyak tolong Menteri. Ketua Menteri atau Menteri Besar memang pengurusi jawatankuasa keselamatan. Memang, betul. Itu fakta. Tetapi soal pertahanan, soal keselamatan itu adalah terletak di bawah kuasa Ketua Polis Negeri atau Panglima Division atau Panglima Brigade yang menjaga kawasan itu. Bukan hak Ketua Menteri, bukan hak Menteri Besar. Itu Yang Berhormat harus tahu. Sebagai bekas pegawai TRDM harus tahu hal itu. Jangan kelirukan Dewan ini. Yang keduanya, kita tahu bahawa di dalam negara, soal keselamatan dan soal pertahanan adalah bidang kuasa yang dipegang oleh kerajaan persekutuan. Jadi, jika ada mana-mana pihak kerajaan negeri mahu mengambil alih kuasa yang dipunyai oleh kerajaan persekutuan, maka ianya adalah di luar undang-undang. Saya tidak fikir Pulau Pinang mahu menubuhkan pasukan tentera laut Diraja Pulau Pinang sendiri. Kerana merasakan bahawa Pulau Pinang itu dikelilingi oleh laut. Tentulah ahli Parlimen Lumut juga tidak layak jadi ahli ataupun Panglima Tentera Laut Pulau Pinang, umpamanya. Jadi dalam hal ini kita ada demarcation dengan izin kuasa negeri dan kuasa pusat. Maka kita menghormati kuasa-kuasa tiap-tiap kerajaan pusat ataupun negeri. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Samsul Anwar bin Haji Nasara, Langgung. Terima kasih Yang Bagi Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, pada masa ini kaedah mendaftar kenderaan asing
melalui peruntukan Seksyen 21 dan 25 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 serta kaedah-kaedah kenderaan motor peredaran antarabangsa 1967 yang membenarkan kemasukan sementara kenderaan-kenderaan persendirian dari negara-negara asing dan proses ini dikawal melalui pengeluaran permit peredaran antarabangsa ataupun dengan izin International Circulation Permit ICP oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. ICP digunakan terhadap kenderaan-kenderaan asing daripada Thailand dan Indonesia yang memasuki Malaysia melalui jalan darat. Peruntukan-peruntukan ini tidak terpakai terhadap kenderaan asing dari Singapura yang memasuki Semenanjung Malaysia dan kenderaan asing dari Brunei yang memasuki Sabah dan Sarawak. Perangkaan pendaftaran kenderaan asing dengan pengeluaran ICP mengikut negara bagi tahun 2011 hingga Ogos 2014 adalah seperti berikut. Thailand pada 2011 iaitu 111,296 kenderaan. Pada tahun 2012 118,576 kenderaan. Pada tahun 2013 99,095 kenderaan dan sehingga pada tahun 2014 sehingga Ogos 2014 69,115. Manakala Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 11,637 kenderaan. Pada tahun 2012 12,649 pada tahun 2013 12,440,000 dan pada 2014 hingga Ogos 8,292,000. Manakala negara-negara lain melalui pelabuhan pada tahun 2011 sebanyak 109 kenderaan, 2012 sebanyak 99 kenderaan, 2013 sebanyak 116 kenderaan dan 2014 hingga Ogos 49 kenderaan. Jadi keseluruhan daripada tahun 2011 hingga kini sebanyak 77,456 kenderaan memasuki Malaysia yang berdaftar. Tan Sri Yang di-Pertua, walau bagaimanapun pada masa ini, kenderaan asing daripada Thailand diberi kelonggaran untuk memasuki Thailand tanpa ICP dan insurans bagi jarak sejauh 2 km bagi sepadan Kelantan, Kedah, Perlis dan 7 km bagi sepadan Pangkalan Hulu Perak. Ini kelonggaran. Kelonggaran ini diberikan sebagai timbal balas kepada kelonggaran yang diberikan oleh pihak Thailand melalui persefahaman yang dipersetujui oleh kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand pada tahun 1993. Ekoran daripada kelonggaran ini yang diberikan, kebelakangan ini banyak kenderaan-kenderaan Thailand yang mengambil kesempatan untuk menyalahgunakan kelonggaran perjalanan melebihi 2 km sehingga ke wilayah Malaysia sampai Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan juga Johor Bahru. Kelonggaran ini juga menyebabkan sepadan Malaysia dimasuki sewenang-wenangnya oleh kenderaan-kenderaan Thailand secara tidak bertanggungjawab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ada kemungkinan kelonggaran ini juga disalahgunakan bagi penyeludupan dadah, senjata api dan juga pemerdagangan manusia. Tan Sri Yang di-Pertua, sebelum sesuatu ICP dikeluarkan, satu pemeriksaan fizikal kenderaan dilakukan oleh Pak JPJ di sepadan bagi menentukan kenderaan tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan, termasuklah peraturan berhubung cermin gelap. Bagi kenderaan yang diberi kelonggaran memasuki sepadan Malaysia sejauh 2 km, pemeriksaan fizikal ini adalah tidak terpakai terhadapnya. Adalah kemungkinan kelonggaran ini telah disalahgunakan oleh warga Thailand yang menggunakan kenderaan cermin gelap dan memasuki Malaysia melebihi daripada 2 km.
Terima kasih Tan Sri. Pemandu asing yang kenderaan asing yang masuk dalam negara ini, termasuk daripada Singapura dan juga Thailand, kita dapati dan sebagaimana disebutkan oleh Menteri tadi, sering melakukan kesalahan. Kalau denda yang kita kenakan ini pada kenderaan Singapura mungkin kecil kerana perbezaan mata wang. Oleh sebab itu, dengan jumlah kenderaan yang begitu banyak masuk ke dalam negara kita, apakah kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula jumlah denda-denda yang kita kenakan untuk meningkatkan kawalan keselamatan? Satu. Yang keduanya, ICP tadi, bila dimaklumkan oleh kementerian tentang perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan Thailand terutamanya, telah begitu lama dibuat, sejak 1993 lagi, dan hari ini dapati pelbagai kesalahan dibuat. Apakah kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula perjanjian ini supaya perkara-perkara yang dibangkitkan tadi, isu-isu jenayah, penyeludupan manusia dan sebagainya, tidak berlaku kerana didapati pelbagai kesalahan, terutama sekali kenderaan-kenderaan daripada utara ni yang masuk dengan cermin gelap dan sebagainya. Saya nak tanya pandangan penjelasan kementerian, apakah kementerian berhasrat untuk meningkatkan jumlah denda dan mengkaji semula perjanjian telah dibuat antara kerajaan Malaysia dengan Thailand? Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Lenggong. Jadi mengenai denda tadi, memang pihak JPJ telah membuat kawalan yang lebih ketat, dan pada dasarnya pada 24 April hingga 31 Ogos kita telah membuat satu kawalan dan mengambil tindakan yang dipanggil statistik OPS kenderaan Thailand. Dalam operasi ini kita telah memeriksa lebih kurang 954 kenderaan dan telah memberi saman kepada 440 kenderaan daripada Thailand dan 3 daripadanya disita. Seterusnya mengenai perjanjian yang telah lama dibuat oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand pada 1993, baru-baru ini saya telah mempengerusikan satu mesyuarat di Bukit Kayu Hitam yang mana ahli parlimen Kubang Pasu juga hadir, Adun Bukit Kayu Hitam dan Senator Dewan Negara, dan juga melibatkan semua agensi berkepentingan bagi melihat semula kelonggaran yang telah diberikan. Dan dalam konteks ini pihak kerajaan hari ini sedang membuat kajian untuk mengkaji semula mekanisme kawalan kemasukan kenderaan yang lebih ketat dan sistematik. Dengan adanya sistem yang sistematik ini, dan kita cadangkan kerajaan sedang mengkaji supaya diadakan penyeragaman mengenai kemasukan kenderaan asing ini di semua sepadan di negara Malaysia ini. Dan saya yakin dalam tempoh yang terdekat kerajaan akan dapat membuat satu peraturan yang lebih kemas untuk mengawal sepadan kita. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Isu kemasukan kenderaan asing ini sebenarnya khususnya di sempadan Thailand dengan Kedah, di sebelah Kedah ni, dia memberikan kesan kepada operasi teksi. Saya percaya rakan saya daripada Kubang Pasu mengetahui seperti mana yang disebut tadi, dan banyak report yang diberikan kepada saya oleh pemandu-pemandu teksi bahawa mereka ini beroperasi di wilayah Malaysia dengan kenderaan nombor platenya ialah daripada Thailand. Malah bukan sahaja untuk buat pengangkutan daripada sempadan ini, tetapi kalau di Alostak kita nak sewa van, nak sewa van untuk nak pergi mana-mana, dia kata boleh bila kita pergi tengok nombor Thailand, nombor plate dia nombor plate Thailand. Jadi ini menunjukkan bahawa
salah guna tu secara berleluasa. Isunya bagi saya bahawa bukan sekadar mengkaji semula kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, tetapi penguatkuasaan itu mesti serius. Saya nampak macam tak bersungguh, sedangkan dia buat operasi di Bandar Alor-Setar. Contoh saya katakan, dia buat operasi di pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam sehingga menjejas pengangkutan teksi. Dia buat operasi di Bandar Alor-Setar iaitu untuk mengadakan perkhidmatan sewa van bagi orang nak pergi mana-mana, orang nak kahwin dan sebagainya, nak kenuri. Jadi ini yang berlaku. Jadi saya nampak macam tak ada penguatkuasaan. Saya tanya tempoh hari, Sepat kata ini bukan bawah bidang mereka, ini di bawah bidang JPJ, kerana JPJ yang mengeluarkan permit dan sebagainya. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat, sejauh mana langkah-langkah dan tindakan penguatkuasaan ini secara besar-besaran yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah ini dan mengatasi masalah pemandu-pemandu teksi ini. Terima kasih Ahli Parlimen Pokok Sena. Saya menyedari mengenai apa yang dibangkitkan mengenai kereta-kereta sapu daripada Thailand. Dan dalam konteks penguatkuasaan ini, memang JPJ telah membuat penguatkuasaan yang begitu agresif. Dan untuk makluman, pada tahun 2012 sebanyak 1,607 kesalahan yang telah dapat kita ambil tindakan. Dan pada 2013 kita tingkatkan lagi hingga 2,445 2,245 kenderaan. Tetapi untuk makluman Yang Berhormat, bahawa di Kedah ni, oleh kerana kelonggaran 2 km ni, lepas 2 km dia dapat menghidu di mana penguatkuasaan ini dilaksanakan. Jadi, dan di Kedah ni pula banyak jalan-jalan tikus. Jadi inilah yang menyusahkan untuk kita menangkap lebih banyak kenderaan-kenderaan Thailand. Sebab itu, untuk mengatasi secara tuntas masalah ini, dalam mesyuarat yang dihadiri oleh Ahli Parlimen Kebang Basu, salah satunya ialah untuk menghapuskan terus pengecualian 2 km di Kedah, Kelantan dan Perlis, dan juga 7 km di Perak. Dengan pemansuhan pengecualian ini, maka kawalan hanya dibuat di CIQ immigration yang telah ditetapkan. Dan ini akan diseragamkan seperti mana kita dengan Singapura. Ia juga hanya melalui satu sistem. Dan dengan harapan ini kita dapat menyeragamkan sistem pengawalan di sepadan dengan satu kaedah yang lebih kemas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Ya, berkaitan dengan isu kenderaan di sempadan juga. Saya di sempadan sebelah timur. Kita dapati kereta-kereta kenderaan asing daripada Thai bukan semata-mata melanggar peraturan yang telah ditetapkan, tetapi mereka sebenarnya mengambil kesempatan untuk mengisi minyak subsidi. Kalau sebelah pagi itu memang penuh di stesen minyak di sempadan, dalam 2 km dipenuhi dengan kenderaan-kenderaan daripada Thai. Dan kita sudah tahu ini akan memberi kesan yang cukup besar. Subsidi ini sebenarnya khas untuk rakyat Malaysia. Jadi kalau dalam keadaan yang telah dijelaskan oleh Menteri tadi, saya sangat bersetuju supaya peraturan ini kita hapuskan terus kelonggaran untuk 2 km ini, sebab dia bukan semata-mata mengambil subsidi minyak daripada rakyat negara kita, daripada negara kita, hasil negara kita. Mereka juga melanggar peraturan dan memberi kesan yang cukup besar sehingga pemandu-pemandu teksi di sempadan, kalau di Kelantan tidak ada penumpang sebab penumpang disapu habis oleh kenderaan Thai. Jadi ini memberi kesan yang cukup besar kepada ekonomi rakyat. Jadi saya harap perkara ini diambil tindakan segera oleh pihak kementerian. Terima kasih Ahli Parlimen Yang Berhormat dan terpanjang. Dan seperti kita maklumkan, memang kelonggaran ini satu persefahaman yang kita buat pada tahun 1993, yang mana ketika itu kenderaan mungkin tidak sebanyak sehingga
setelah 20 tahun. Dan sebab itu setelah persefahaman 20 tahun ini, kita lihat ianya sudah tidak sesuai dan tidak relevan, dan perlu kita hapuskan kelonggaran 2 km ini yang telah diselewengkan khususnya oleh kenderaan-kenderaan daripada negara jiran. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Muhammad Arif Sabri bin Abdul Aziz. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, yang berhormat Raub, terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Tuan Yang Dipertua, terdapat 4 ahli yang berhormat yang telah mengemukakan soalan berkenaan dengan jihad memerangi orang tengah. Izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mersing pada 17 November dari Hari Bunta 18 November, dan satu lagi soalan daripada Yang Berhormat Raub pada 27 November 2014. Tuan Yang Dipertua, mulai awal tahun ini 2014, kerajaan telah melancarkan jihad mementras, manipulasi orang tengah. 3 subsektor pertanian yang berhadapan dengan isu orang tengah ini, iaitu subsektor padi dan beras, subsektor perikanan dan subsektor sayuran dan buah-buahan. Tujuan jihad mementras manipulasi orang tengah ini adalah untuk membantu para petani, penternak dan nelayan supaya memperolehi harga yang setimpal dan menasabah kepada hasil penak jerih mereka. Dan pada masa yang sama, kita juga mengharapkan ianya dapat membantu pengguna supaya dapat membeli barangan pada harga yang berpatutan, bukan pada harga yang bukan-bukan. Berhubung dengan langkah-langkah yang telah diambil bagi subsektor padi. Bagi subsektor padi, peranan PPK dan PPN diperhebatkan dan diperkasakan. Dengan cara pertamanya menubuhkan pusat belian padi yang diuruskan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan PPK. Pusat belian padi ini bertujuan untuk membeli padi daripada petani, mengelakkan mereka daripada menjual padi kepada orang tengah pada harga yang dimanipulasi. Mungkin harga tinggi sikit, tapi potongan mungkin ada main. Ya. Dalam pada itu, mungkin harga lebih tinggi daripada bernas, ya, ataupun daripada PPK. Tetapi dia ada beri pinjaman, kredit, yang mana interest petani kena bayar. Juga apa interest yang terpaksa dibayar. Jadi manipulasi-manipulasi seperti ini, kita tak mahu berlaku lagi. Dengan sebab itu, PPK kena memainkan peranan membeli hasil padi daripada petani dengan penubuhan pusat belian. Ya. Selain dari itu, pusat belian padi ini juga berperanan untuk membekalkan input-input pertanian. Selain daripada PPK, PPN, Pertubuhan Peladang Negeri, juga diperhebatkan peranannya. Iaitu dari segi mechanization, pemodenan sektor pertanian dengan menggunakan jentera
PPN memainkan peranan dalam membekalkan jentera-jentera yang diperlukan oleh petani. Tuan Yang Dipertua, untuk tujuan beberapa PK seperti PPK Bintung, Padang Serai, Seberang Perak dan Macang, ini yang baru yang akan disiapkan by Disember tahun ini. Tapi pada masa ini kita telah ada 33 pusat belian padi, 29 yang ditubuhkan oleh PPK, 3 mada dan 1 kada. Kita ada 33. Jadi 2014 sehingga kini PPK telah berjaya mengoperasikan 33 pusat belian padi. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk mencegah orang tengah dari segi harga padi dan juga dari segi potongan, dan kepada PPK kita telah beri peringatan dan amaran, jangan potong sesuka hati. Ya, sampai 25, 28, 30, 40. Kita tak mau lihat. Sebegini rupa, kita telah beri panduan kepada PPK, pemotongan tidak lebih daripada 20%. Ya, 20%. Tak boleh lebih daripada itu. Kurang lagi bagus. Begitu juga kepada bernas. Bernas pun ada juga belilah. Atau yang dipertua, selain daripada itu, langkah kerajaan ialah dengan menstabilkan harga padi pada harga 1,200 per metrik tan. Jadi dengan harga ini, semua standardized. Ya, petani akan dapat harga yang kita telah buat perkiraan satu harga yang munasabah. Tuan Yang Dipertua, selain daripada itu, ni jawapan panjang ni. Kena sabar sikit lah. Ya, yang lain-lain. Sebab 4 orang yang tanya. Seputih mana ada petani? You asyik sibuk hal lainnya. You don't care about petani. You only care about the... Dia kata, no. What do you mean no? We are now, you know, kita nak membela nasib petani. You all not interested, it's your business. Our business is our business. Kita nak membela nasib petani. You tak sokong. Saya nak tanya Sungai Petani. Selain daripada itu, kita juga telah mewujudkan dana kebajikan petani. Dana kebajikan petani untuk menyelesaikan masalah kredit yang diberi oleh orang tengah. Ya, setakat ini 1,529 orang telah pun memanfaatkan tabung kebajikan ini yang diperuntukkan sebanyak 3.3 juta. Diperuntukkan dengan 100,000 bagi setiap PPK. Tapi setakat ini baru 456,400 sahaja yang digunakan dan seramai 1,529 orang yang memanfaatkan. Kita menggalakkan supaya petani-petani keluar daripada cengkaman orang-orang tengah dalam meminjam wang. Tuan Yang Dipertua, sektor yang kedua ialah sektor perikanan. Bagi subsektor perikanan, Persatuan Nelayan Kebangsaan atau NIKMAT telah diarahkan untuk membeli hasil tangkapan nelayan secara terus di jeti atau kawasan pendaratan ikan dengan harga yang berpatutan dan mengelakkan daripada manipulasi pemborong-pemborong atau orang tengah. Tangkapan ini sama ada akan disejuk bekukan atau dipasarkan terus ke pasar-pasar nelayan atau pasar tani. Jaringan dan medium pemasaran ikan akan terus diperluaskan. Pasar nelayan akan terus ditambah bagi memastikan ikan dapat dipasarkan secara terus kepada pengguna.
Sehingga kini sebanyak 44 buah pasar nelayan akan disiapkan pada hujung tahun ini. Pulau Pinang dan pasar nelayan Penaga Pulau Pinang dan pasar nelayan seberang Kastam Terengganu. Kajian awal mendapati purata pendapatan nelayan telah meningkat hingga 10 ke 20% atau melebihi RM1,500 sebulan hasil daripada usaha yang dilakukan ini. Peranan pasar nelayan ini akan terus diperkasakan dengan pembangunan sebanyak 50 lagi buah pasar nelayan. Sebanyak 93 outlet ikan rakyat pula telah beroperasi di seluruh negara, seperti di Perlis sebanyak 4 buah, Kedah 5, Pulau Pinang 2, Perak 1, Selangor 19, Negeri 9, Johor 35, Pahang 6, Wilayah Persekutuan 10, dan setiap satu di Terengganu dan Sarawak. Selain itu, jalinan pemasaran ikan rakyat di minimarket telah dimeterai antara pihak DMart yang dimiliki oleh Felda dengan 2 pembekal yang dilantik oleh LKIM. Penyertaan nikmat Persatuan Nelayan Negeri, Persatuan Nelayan Kawasan juga terdapat dalam pasar tani, dan jualan terus Fish on Wheels semakin meningkat dengan sebanyak 283 daripada 553 pasar tani telah disertai oleh nikmat. Nelayan menerima harga 10% lebih tinggi daripada pasar nelayan, manakala penyertaan nikmat PPN, NK di pasar tani telah membolehkan harga ikan di pasar tani diturunkan sebanyak 5 ke 10%. Antara usaha yang dijalankan bagi mengelakkan nelayan meminjam daripada orang tengah yang akan mengikat mereka dengan pinjaman yang dibuat untuk tempoh jangka masa yang lama adalah melalui penubuhan tabung pinjaman mudah pembelian peralatan seperti sampan dan sebagainya. Tekun memberikan pinjaman sehingga kini sebanyak 593 pinjaman bernilai 3.95 juta telah diagihkan kepada nelayan di seluruh negara bagi pembelian pukat, baik pulih atau pembelian enjin baru dan bot. Tabung ini juga turut dibuka kepada penternakan ikan di dalam sangka, pemborongan, peruncitan, hasil laut dan tangkapan ikan. Bagi subsektor sayuran, Fama memainkan peranan yang penting dengan memberikan market akses yang terus daripada pengeluar kepada pembeli-pembeli di pasar-pasar tani. Dan di sini kita dapati sebanyak 35,255 metrik tan sayur-sayuran bersamaan 68.8 juta dan 13,565 metrik tan buah-buahan bersamaan 26 juta nilai dagangan yang diperdagangkan di pasar-pasar tani. Saya kira cukup cakap itu. Terima kasih. Ya. Muhammad Raub. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Bahagian kedua, B tak dijawab. Tapi soalan tambahan saya ialah, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk mengatasi persepsi rakyat melihat langkah-langkah dan institusi yang diwujudkan oleh kerajaan memainkan peranan yang serupa sebagai orang tengah. Sebagai contoh, Fama di Raub, dia beli buah dan hasil pertanian pun daripada pusat belian orang tengah dan menjual ke pasaran pada harga yang lebih tinggi. Kan? Jumlah dagangan yang berhormat tanyakan itu, kita belum ada angka yang tepat. Ya, saya nak betul terang lah. Saya pun dah tanya pegawai tu. Belum ada angka yang tepat.
Walau bagaimanapun sebagai gambaran. Gambaran, Jangan ketawa atau perli. Apa salahnya? We are being honest and truthful. Bukan macam you all suka menipu. I'm an honest man, Dengan izin. Dia umpamanya padi. Padi, kita kira padi, pengeluaran padi setahun 2.7 metrik tan. 1 metrik tan 1,200. Kali dengan 2.7 million metrik tan, it will give you 3.24 billion. That is the production in quantity in dollars. Berapa yang jual kepada Bernas? Kita anggap Bernas ni bukan orang tengah lah kan. Dan berapa jual kepada kilang milik PPK? My guess estimate is only about 30%. Cakap orang putih je. Cakap orang putih je. Why is so unusual about speaking English? Dengan izin. Okay. Ingatkan begitu tak apa. You boleh tegur dengan baik, tak ada masalah. Jadi 30% daripada 3.2.4 billion is only about 1 billion something yang tidak melalui orang tengah. 2 billion pergi kepada orang tengah. You see? Itu saya, I'm still fighting, Saya dah bagi tahu pegawai dan ini menjadi agenda menteri dan agenda saya dan agenda kementerian hari ini. Kita tak mahu tengok kilang-kilang padi orang lain. Kita nak tengok kilang padi yang dibina oleh PPK. PPK ni ahlinya petani. Jadi maknanya kilang padi yang dibina oleh PPK apa ni? Ngongi-ngongi. Give me a chance to speak lah. Dah tahu apa nak interrupt? Malu lah sikit. Mana saya interrupt? Saya dengar dengan tekun. Baling yang kacau. Ni, botak ni. Kilang. PPK buat kilang. PPK ni ahli dia petani. Jadi kilang milik PPK, maknanya kilang milik petani. So we are now. Saya nak tengok, menteri nak tengok, kita menjadi agenda kementerian hari ini, kita nak tengok PPK banner kilang lebih banyak. Jangan jual padi ke kilang tu, orang tu. Faham tak orang tu? Saya tak payah cerita lah. Baguslah, sebab itu kita tanya soalan tu, kita pun sama dengan menteri nak fight for this thing. Okey, itulah cara. Jadi, sekarang ni 2 billion something padi jual pada orang tengah. Dia duduk 2 bilik karaoke, main telefon, hello. Dia yang untung banyak. Orang kampung saya, Sungai Manik, orang Kedah, duk tanam padi, berpeluh siang malam, dapat untung sikit. And forever. Poor. Dapat semua 1,500, 1,800. I've done a study. Berapa pendapatan petani padi pada hari ini? Between 1,500 to 2,000 per month. Cannot. We must double this. Sebab apa kita nak tengok per capita income dia orang juga berganda supaya sama per capita dia dengan orang lain pada tahun 2020. 48,000. 15,000 USD. Ini per capita target 2020. Saya tak mahu orang seputih je yang dapat macam tu. My petani Ismail Perak also must get like you. You understand? Thank you. Yang Muhammad Mersing. Ya, Mersing. Datuk Dr. Speaker. Dia orang tengah ni biasa. Dia adalah global fenomena. Dari zaman dulu pun kalau kita tengok kurun ke-7 masyarakat Arab di Makkatul Mukarramah, semua ke situ adalah terdiri daripada peniaga. Orang Madinah petani. Rasulullah adalah
sebelum dia jadi Rasul, dia orang tengah. Dia bekerja dengan Siti Khadijah oleh kerana dia punya nilai integriti yang tinggi, maka Rasulullah diajak jadi partner lifetime dan juga partner berniaga. Jadi orang tengah ni dah lama dah, bukan baru. Ada orang tengah baik, ada orang tengah yang tak baik. Macam Raub, dulu dia bawang kita, sekarang dia jadi orang tengah. Soalan saya, oleh kerana ada orang tengah yang baik, yang tidak menekan, ada orang tengah yang menekan, ada tak usaha untuk memastikan orang tengah yang baik ni kita lesenkan ke, ada bentuk regulation, peraturan, kerana peranan orang tengah juga amat bagus. Datuk Menteri sila jawab. Terima kasih. Ini cerita sirah Nabi Rasulullah. You jangan main-main. Kata Nabi jadi orang tengah, partner dengan Siti Khadijah. Dah tak apalah. Tak baca berjanji ni. Orang Johor baca berjanji. Ya. Kita tahu. Ya, okey, saya nak jawab. Yang berhormat, kita compare. You punya knowledge dengan I punya knowledge. This is a friendly match lah. You all jangan campur. Ini kita sesama kita. You jangan campur. There is no harm kan. Kita tegur menegur, ingat mengingati, apa salah? Itu ajaran agama kita. Betul tak? Kalau saya salah, you tegur, itu ajaran agama, saya kena terima. Tapi kalau you salah, you kena dengar juga apa yang saya cakap. Okey, kita banding. Rasulullah, dia berniaga, terus direct pergi ke Syria. Doing sales, trading, barang-barang yang dijual oleh syarikat milik Khadijah. Rasulullah is working for Khadijah. And later of course become a partner. Partner in life, partner in business. Tapi niaga dia tak jual kepada orang tengah. Dia jual direct. Dia pergi ke Syria jual direct to the buyers there. Itu tak apalah. Mungkin tak betul ya. Kalau tak betul saya tarik balik . Betul ni dia orang Johor belajar berjanji, dia kata betul. You kata orang Johor belajar berjanji. Tahu, saya tak belajar. Ini orang Johor. Also kata saya betul. Jadi tak payahlah bergaduh buat itu lagi. Dia nak jawab bab kata ada orang tengah baik yang tak baik. I agree with you. Ya, itu sebab dalam agenda kita ini kita sebut memerangi manipulasi orang tengah. Orang tengah yang memanipulasi petani, penternak dan nelayan. Yang tidak memanipulasi, yang membantu, it's okay. Apa-apa peranan yang mereka boleh membantu dalam membela nasib petani dan nelayan, it's fine. Baik yang kita nak benteras ni yang tipu, harga ikan dia kartel. Ada masa dia kata tak boleh belilah dengan harga ni because oversupply, itu dan ini, dia tekan harga. Padahal tak ada apa pun, just because dia sudah control. He is the cartel that control the business. So this is manipulation. Suka-suka hati dia. Begitu juga beli sayur-sayuran, buah-buahan kita, beli durian kita. Oh, masa mula-mula cakap bagus, nak beli sekian. Lepas itu dah, buah kita jual, dah dia kata dia oversupply. Dan pressure the price down. Ini manipulation. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, ada dua cara. Satu, petani sendiri take over. The trading. The marketing. True, sama ada dia directly, petani as an entrepreneur,
as a business people or dia punya association, PPK. PPK bergabung, dia ada tenaga, ada kekuatan, dia pool their resources, financial and everything together, they have the strength to be the marketing or the middleman yang dikatakan bagus. Jadi minta maaf lah ya. Wallahu alam. Sejemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan. Terima kasih Tuan Speaker. Kuis semprit Border 5, soalan parit nombor 5. Ya, sila Yang Maha Menteri. Tuan Yang Dipertua, kerajaan amat menyedari cabaran besar yang perlu dilalui bagi menentukan kawasan pantai Timur Sabah sentiasa terpelihara keselamatannya. Ini kerana faktor geografinya yang merangkumi 10 daerah. Pesisir pantai Timur Sabah mulai dari Kudat hingga ke Tawau yang merangkumi panjang pantai sejauh 1,733 km. Melibatkan 361 buah pulau dan keluasan daratan seluas 31,158 km persegi, iaitu merangkumi 42% daripada keluasan negeri Sabah. Walau bagaimanapun, kerajaan amat serius serta komited dalam menentukan kedaulatan dan keselamatan pantai Timur Sabah sentiasa terpelihara dari digugat oleh sebarang bentuk ancaman, sama ada yang datang dari luar ataupun daripada dalam negara. Kedekatan ini telah dibuktikan dengan usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dengan menubuhkan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) dan Eastern Sabah Security Zone (ESZone) pada 7 Mac 2013 yang secara pentadbirannya telah diletakkan di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang Dipertua, semenjak tamat operasi daulat pada 29 Jun 2013, pihak Angkatan Tentera Malaysia telah meneruskan usahanya untuk memperkukuh pertahanan, keselamatan dan kedaulatan di Timur Sabah dengan penambah trup dan aset. Penambahan trup dan aset ini adalah bagi melaksanakan operasi sanggah yang merangkumi operasi Pasir Utara dan Selatan serta operasi daratan di kawasan tanggungjawab ESZone di bawah pemerintahan ESCOM. Bagi memastikan keberkesanan tindakan pasukan keselamatan di kawasan berkenaan, sebuah pangkalan operasi hadapan dengan izin Forward Operational Base dalam bentuk Sea Base, iaitu dengan menggunakan kapal auxiliary TLDM Bunga Mas 5, telah diatur gerak dan sedang beroperasi di pantai Timur Sabah. Sebuah lagi Sea Base dalam bentuk terminal pelantar minyak yang telah dikomision dan akan diubah suai bakal diwujudkan dan dijangka beroperasi sepenuhnya pada bulan April 2015. Pembinaan pangkalan operasi hadapan di lautan ini menunjukkan bertujuan mengekang ancaman khususnya di laluan keluar perairan negara. Ia juga akan berperanan sebagai pusat pemerintahan, pemintasan, interception dengan izin, penyekatan laluan, pengawasan, pos pemeriksaan di laut dan penguasaan laluan khusus, iaitu dengan designated routes dengan izin. Konsep sea basing juga dapat menyediakan lokasi platform bergerak dan statik yang mampu memanjangkan jangkauan dan seterusnya meningkatkan masa bertindak pasukan keselamatan kita. Selain daripada usaha-usaha yang telah dinyatakan tadi, pihak ATM turut menjalinkan kerjasama rapat secara bilateral dengan Armed Forces of the Philippines, terutamanya pertukaran maklumat perisikan dan latihan ketenteraan bersama di antara tentera kedua-dua negara. Latihan ini akan dapat diperkukuh hubungan dan jaringan kerjasama serta meningkatkan tahap interoperasi ketiga-tiga perkhidmatan Angkatan Tentera, Darat, Laut dan Udara, yang mana kesan akhirnya akan memberikan impak kepada kestabilan dan keselamatan di kawasan pantai Timur Sabah. Tuan Yang Dipertua, situasi masa kini, apabila kita memperkatakan tentang ancaman keselamatan di kawasan pantai Timur Sabah, tidak dapat tidak, kita tidak boleh ambil mudah
isu kewujudan kumpulan yang menyokong Islamic State Iraq dan Syria. Di atas isu ini, walaupun ancaman ini masih di tahap rendah, namun pihak keselamatan negara tidak sesekali memandangkan ringan, akan memantau secara serius dan akan mengambil tindakan segera yang perlu dalam memastikan ideologi yang dipelopori oleh pendukung ISIS tidak menular ke negara ini. Dengan segala usaha yang telah dan akan dilakukan oleh kerajaan dan dukungan padu dari pihak ATM, serta agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan yang lain, maka adalah diharapkan pantai timur Sabah khasnya dan negara kita amnya akan terus aman dan terhindar dari sebarang bentuk ancaman yang menggugat keamanan dan kedaulatan negara tercinta ini. Ya, Muhammad Farid. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab soalan tadi. Dalam bajet 2019 yang diumumkan baru-baru ini, kerajaan telah membutuhkan belanjawan sebanyak 660 juta bagi membukukan S-Zone. Antara projek yang dilancarkan ialah untuk penempatan semula perkampungan air di Sempena dilaksanakan secara berperingkat. Justru saya mohon penjelasan Wahai Menteri, adakah kerajaan punya rancangan untuk menempatkan semula semua perkampungan air di Sabah? Berapa kos yang dijangka akan terlibat jika kerajaan berbuat demikian? Dan saya ingin tahu juga, apakah langkah kerajaan untuk memastikan sumber ekonomi penduduk perkampungan air itu tidak terjejas setelah mereka dipindahkan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Apa yang telah pun diumumkan di dalam bajet ialah penambahbaikan daripada apa yang telah pun sedia ada di Eskom dan di S-Zone. Dan ini menunjukkan keutamaan pihak kerajaan kepada ancaman-ancaman baru seperti apa yang saya senaraikan tadi. Selain daripada usaha penempatan semula kampung-kampung air, izinkan saya menerangkan ke Dewan yang mulia ini beberapa pendekatan-pendekatan baru dan inisiatif-inisiatif baru untuk meyakinkan rakyat Sabah khususnya bahawa kita serius dalam usaha nak memastikan keselamatan negeri dan juga rantau di sana. Mewujudkan 2 batalion, melibatkan 1 batalion tentera darat dan 1 lagi batalion pasukan gerakan ARM PGA dengan jumlah anggota baru seramai 1,280 anggota telah pun diluluskan. Membina 2 buah kamp, iaitu 1 di Felda Sahabat, Ladatu yang menempatkan kamp tentera darat dan sebuah kamp PGA di Beluran. Kedua-dua inisiatif ini saya akan bincang dengan Yang Berhormat Dr. Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri, cara bagaimana ianya dapat diselaraskan dan dikoordinasikan. Kelengkapan operasi pertahanan di kawasan pantai timur Sabah akan ditambah baik dengan perolehan radar pengawasan yang berkeupayaan tinggi. Radar 1206 yang ada mempunyai blind spots yang perlu ditambah baik. Memanjangkan landasan terbang lahat datu. Ini nak membolehkan pesawat TUDM khususnya C-130 mendarat bagi penghantaran bantuan logistik dan ketenteraan. Menambah baik pangkalan udara Labuan. Ini untuk menempatkan pesawat pejuang Hawks yang sekarang ini berada di pangkalan udara Butterworth ditempatkan di Labuan. Isu berkait dengan pendapatan semula merupakan sesuatu yang sedang dipikirkan dari peringkat awal Eskom diwujudkan. Dan ini perlu kerjasama daripada bukan sahaja agensi-agensi berkenaan, daripada PDRM dan juga APMM, tetapi bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri Sabah itu sendiri. 1-2 perkampungan telah pun dikenal pasti, sama ada ianya dapat diperluaskan kepada perkampungan-perkampungan dengan air yang lain. Saya percaya bahawa perancangannya akan dilakukan secara berperingkat-peringkat, tapi kejayaannya banyak bergantung kepada penerimaan orang rakyat di Sabah itu sendiri. Selain daripada apa yang dah diumumkan tadi, pendekatan-pendekatan baru seperti jawapan kepada soalan asal tadi merupakan pendekatan yang tak pernah dilakukan di dunia sana, iaitu menggunakan decommission pelantar-pelantar minyak
untuk memastikan bahawa offshore bases dengan izin dapat ditempatkan di lokasi-lokasi strategik supaya pemantauan dan juga response time begitu cepat sekali. Ini semua akan dirangkumi dan insya-Allah akan dapat kita roll out tahun ini juga, dan ianya akan diperkukuhkan lagi dalam Plan Rancangan Malaysia ke-11. Tuan Sri. Yang bagian batangan. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Berhormat Menteri. Sebetulnya kita tidak ada apa ini. BN juga lah. Tak berselang. Relak lah. Tak payahlah tegur macam tu. Tuan Haji relak lah. Bahawa memang kita tidak ada keraguan di atas komitmen, kesungguhan kerajaan untuk memastikan kestabilan, keselamatan rakyat khususnya di pantai timur Sabah, termasuk di kawasan saya, Sempadan, Sendakan dan Kinabatangan. Sebab di kawasan saya ini terdapat lebih kurang 27 pulau yang sekarang ini dikawal selia oleh pasukan khas di pesisiran pantai Sendakan. Jadi oleh kerana itu, apakah langkah-langkah yang konkret, yang komprehensif selain daripada dikomision pelantar-pelantar minyak untuk memastikan bahawa ancaman non-tradisional ini seperti ISIS yang begitu mengganas di Syria dan Iraq, dan berkemungkinan juga rangkaian mereka ini boleh melibatkan pejuang-pejuang Islam di selatan Filipina, di Indonesia, dan boleh mengancam keselamatan Sabah dan Sarawak. Jadi oleh kerana itu, apakah dengan pemantauan rapi, kerajaan begitu berkeyakinan bahawa kita akan dapat mengekang ancaman-ancaman supama ini supaya tidak mengancam keselamatan rakyat Malaysia di Sabah itu sendiri. Terima kasih. Itu merupakan satu soalan yang begitu tepat sekali, kerana ancaman ISIS ini sedang menular bukan sahaja dipantau untuk rantau kita, tetapi apa yang kita lihat di Timur Tengah dan apa yang berlaku di Iraq, Syria dan sepadan Turki hari ini menuntut kita melihat walaupun ancamannya rendah ketika ini di kawasan kita, mengambil secara serius. Perkara kedua, jawapan saya ke Dewan Yang Mulia ini hari ini ialah untuk menyedarkan kepada semua bahawa ancaman yang kita lihat dahulu di Lahad Datu berhubung kait dengan pencerobohan dan isu-isu penyeludupan dan juga penculikan jauh berbeza dengan ancaman yang kita hadapi oleh ancaman ISIS. Kumpulan bersenjata dari selatan Filipina seperti Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters BIFF dan Abu Sayyaf telah buat kenyataan terbuka menyokong perjuangan ISIS. MNLF, pemimpin Nur Miswari, Abu Sayyaf dan Tentera Kesultanan Sulu yang berjuang menubuhkan kerajaan Islam di wilayah selatan Filipina menuntut Sabah turut menggunakan model ISIS. 4 sel militan telah pun diumumkan oleh pihak PDRM dan juga pihak Menteri Dalam Negeri yang sedang dipantau, dan kumpulan jihad baru yang untuk tubuhkan negara Islam melalui perjuangan bersenjata telah pun menular bukan sahaja di negara kita tetapi negara-negara jiran seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Usaha-usaha konkret selain daripada apa yang saya sebutkan, menaik taraf lampangan terbang di Labuan, menaik taraf lapangan terbang kita di Lahad Datu, meletakkan aset-aset tambahan ketenteraan kalau berbeza dengan ancaman terdahulu, melibatkan pesawat-pesawat Hawks kita, pesawat-pesawat helikopter kita di Sabah ini menjurus kepada tindakan proaktif kepada ancaman baru ini. Tapi sama ada ia membedai atau tidak, kita sedang melihat secara dekat apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Iraq, sama serangan-serangan yang dibuat oleh tentera-tentera Amerika Syarikat dan bersekutu mampu menahan gerakan daripada ISIS di rantau itu, dan tindakan-tindakan selanjutnya banyak berkisar kepada keberkesanan tindakan yang hari ini sedang
merupakan developing stories dengan izin di Timur Tengah. Jadi sama-samalah kita pantau dan pandangan-pandangan daripada Yang Berhormat, khususnya ahli-ahli Yang Berhormat daripada Sabah, cara bagaimana kita dapat perkukuhkan lagi cadangan yang ada ini dan menempatkan aset dan ahli anggota kita supaya rakyat Sabah pertamanya yakin dengan kesungguhan kita dan keduanya rakyat Sabah akan panjangkan kepada kita tindakan-tindakan yang lebih efektif supaya ianya dapat ditangani, tetapi pada masa yang sama kita mesti lihat perkembangan global, perkembangan antarabangsa berkait dengan ancaman baru ini. Terima kasih. Ya, Matu Marlu. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Realitinya dalam negara kita hari ini, kita lihat perairan negara kita masih lagi terancam. Khasnya daripada angkara lanun. Kita lihat sebagai contoh pada bulan April yang lepas, kapal Jepun dengan muatan 5 juta liter diesel telah dirompak di perairan Pulau Ketang. Kemudian kapal dagang MT AI Maru yang juga dirompak di kawasan pantai timur laut Sedili pada bulan Jun yang lepas. Kemudian pada bulan lepas sebuah kapal kargo minyak MT Oriental Delhi dirompak di perairan laut Cina Selatan. Saya percaya ini adalah angkara perbuatan lanun. Kerana kalau kaitkan dengan soalan asal yang ya, saya melihat ini juga melibatkan dengan kedaulatan perairan negara kita. Jadi sejauh manakah pihak kementerian telah menaik taraf keselamatan perairan negara kita, terutamanya setelah kita tahu Malaysia terlibat dengan kerjasama maritim 3 hala melalui mekanisme TTEG ini, dan kita lihat juga dengan satu lagi kebimbangan ialah masalah penglibatan IMO, International Maritime Organization, yang juga terlibat di perairan negara kita. Jadi penjelasan saya mohon daripada kementerian, yang pertama ialah berhubung dengan keselamatan perairan negara, bukan saja Sabah tapi seluruh negara kita. Yang kedua ialah keberkesanan kerjasama maritim antarabangsa, dan yang ketiga peranan IMO tadi yang sedikit sebanyak menimbulkan curiga dalam usaha menjaga keselamatan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti saya sebutkan tadi, jawab soalan asal berkisar kepada ancaman baru yang terpaksa kita hadapi dengan perkembangan pengaruh ISIS. Tetapi ini tidak bermakna bahawa ancaman-ancaman tradisi kita, sama ada penculikan, perkara-perkara yang melibatkan lanun dan juga penyeludupan, itu merupakan sesuatu yang telah pun kita cuba tanganinya sebaik mungkin dengan pendekatan Eskom dan Ezor. Dengan penambahan kehadiran dan juga tumpuan pihak ATM dalam konteks ketenteraan, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sebut berkait dengan keselamatan dan ketenteraan tadi, yang merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Kita ambil berat tanggungjawab ini, dan tambahan yang kita buat berhubung kait dengan ancaman ketenteraan tadi juga boleh digunakan untuk mengatasi ancaman-ancaman tradisional yang memang pun kita dah kenal pasti. Keduanya hubungan kerjasama di antara negara-negara berdekatan, sama ada bilateral atau trilateral. Tahun depan Malaysia akan mempengerusikan ASEAN, dan 10 negara akan terpaksa duduk semeja memikirkan kestabilan dan juga keselamatan serantau, dan dengan pertimbangan geopolitik kuasa-kuasa besar sama ada Amerika Syarikat, China, Jepun. Itu semua penting untuk kita rintis dan kita teliti, dan saya cukup yakin kerjasama yang telah pun diwujudkan di antara khususnya kementerian-kementerian pertahanan dan keselamatan negara-negara ASEAN yang telah lama terjalin, itu akan membantu kita insya-Allah tidak ditimpa dengan nasib yang sama daripada Timur Tengah. Sejemput Yang Berhormat Dr. Azman bin Ismail. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Malaysia sudah menjadi hub
kewangan Islam dunia. Dari segi perbankan Islam, kita adalah dalam pasaran kedua terbesar, 8% daripada jumlah aset perbankan Islam global. Dari segi takaful atau insurans, pasaran kedua terbesar antarabangsa, Malaysia dan Arab Saudi menyumbang 44% daripada jumlah sumbangan kasar takaful antarabangsa. Dari segi pengurusan dana Islam, Islamic Fund Management dengan izin, juga pasaran kedua terbesar antarabangsa, 25% daripada jumlah aset di bawah pengurusan antarabangsa adalah diatur dan diurus oleh Malaysia. Dan dari segi sukuk ataupun Islamic Bond, Malaysia pasaran pertama terbesar antarabangsa. 59% daripada jumlah sukuk tertunggak di pasaran antarabangsa diniagakan oleh negara Malaysia. Soalan adalah mengenai bai bitaman ajil dan musyarakah mutanakisah. Pembiayaan bai bitaman ajil pada dasarnya melibatkan transaksi pembelian aset dengan bayaran tertangguh. Kontrak ini boleh diguna pakai sama ada bagi pembiayaan aset atau bagi pembiayaan tunai. Dalam hubungan ini, pihak bank dan pelanggan hendaklah bersetuju dengan harga jualan aset yang mendasari urus niaga tersebut. Apabila kontrak pembiayaan dimeterai, bank telah menjual aset kepada pelanggan dengan bayaran tertangguh. Harga jualan tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam kontrak pembiayaan dan tidak boleh dipindah kerana ianya menjadi asas pada kontrak berkenaan. Ini memberikan kepastian harga dan jumlah hutang yang perlu dijelaskan oleh pelanggan. Jika berlaku peningkatan kadar pembiayaan asas dalam pasaran, Base Financing Rate BFR dengan izin, jumlah hutang pelanggan masih kekal dan tidak bertambah. Bagi pelanggan bank konvensional, mereka terdedah kepada risiko turun naik kadar faedah yang memberi kesan langsung kepada jumlah bayaran ansuran dan jumlah hutang keseluruhan kepada pihak bank. Sekiranya berlaku kenaikan berterusan kadar faedah di pasaran, pelanggan bank konvensional mungkin akan mengalami beban hutang yang lebih tinggi daripada yang dijangka. Umumnya, produk bai bitaman ajil dan produk konvensional punya mekanisme yang berlainan dan pelanggan perlu memahami perbezaan ciri-ciri antara kedua-duanya bagi menentukan jenis pinjaman yang menjadi pilihan pelanggan. Untuk musyarakah mutanakisah adalah satu bentuk perkongsian dengan salah satu rakan kongsi berjanji membeli bahagian pemilikan rakan kongsi yang lain secara beransur-ansur sehingga ia memiliki sepenuhnya aset perkongsian tersebut. Oleh itu, konsep ini diguna pakai bagi produk pembiayaan aset sahaja seperti pembelian hartanah peribadi dan premis perniagaan. Pihak bank akan menyewakan bahagian milikannya kepada pelanggan sepanjang tempoh berkontrak. Dalam amalan semasa, kebanyakan harga sewaan yang dipersetujui adalah berkadar terapung dan ditetapkan berdasarkan kadar pembiayaan asas BFR. Dalam hal ini, jumlah bayaran keseluruhan adalah bergantung pada turun naik kadar pembiayaan asas BFR. Kontrak pembiayaan musyarakah mutanakisah akan berakhir setelah pelanggan memperoleh sepenuhnya bahagian pemilikan bank terhadap aset berkenaan bagi membolehkan pelanggan menjadi pemilik tunggal aset itu. Sekiranya pelanggan berhasrat untuk menamatkan pembiayaan secara lebih awal, pelanggan perlu membeli sepenuhnya baki pemilikan bank dalam aset tersebut. Sebagai kesimpulan, kedua-dua konsep bai bitaman ajil dan musyarakah mutanakisah mempunyai ciri-ciri yang khusus. Pelanggan boleh memilih mana-mana produk yang bersesuaian dengan mengambil kira implikasi keuangan dan risiko yang akan ditanggung oleh peminjam. Terima kasih. Ya, setakat itulah sesi pertanyaan lisan untuk pagi ini.